Bab ke-37 muka surat 150. Orang yang tidak berwudu melainkan kerana pingsan. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Fatimah, daripada neneknya Asma binti Abi Bakr, katanya, saya pergi kepada Aisyah, isteri Nabi SAW, ketika berlaku gerhana matahari. Rupa-rupanya orang ramai sedang berdiri bersembahyang, dan Aisyah juga berdiri mengerjakan sembahyang. Saya bertanya, kenapa dengan orang ramai ini? Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya ke langit sambil mengucapkan Subhanallah. Aku bertanya lagi, adakah ini satu tanda kebesaran Allah? Dia mengiyakan dengan isyaratnya. Saya berdiri sehingga berasa pening dan hampir pitam. Karenanya saya menuangkan air di atas kepala saya. Apabila Rasulullah SAW selesai bersembahyang, baginda memuji-muji Allah, kemudian bersabda, tiada sesuatu pun yang aku belum pernah melihatnya, melainkan telah kulihat di tempatku ini, hinggakan syurga dan neraka. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahawa kamu akan diuji di dalam kubur seperti atau hampir sama dengan ujian Dajjal. Perawi, yakni Fatimah, berkata, aku tidak pasti manakah satu yang dikatakan oleh Asma, seperti atau hampir sama. Seseorang daripada kamu akan didatangi dan dikatakan kepadanya, apakah pengetahuanmu tentang orang ini? Adapun orang mukmin ataupun orang yang yakin. Perawi, yakni Fatimah, berkata, aku tidak pasti manakah satu yang dikatakan oleh Asma, orang mukmin ataupun orang yang yakin. Maka dia akan berkata, dia adalah Muhammad, pesuruh Allah. Dia datang membawa keterangan dan petunjuk kepada kami. Maka kami menyahut seruannya, kami beriman dengannya dan mengikutnya. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah dengan tenang. Sebenarnya kami mengetahui bahawa kamu adalah orang mukmin. Manakala orang munafik atau orang yang ragu-ragu, perawi, yakni Fatimah, berkata, aku tidak pasti manakah satu yang dikatakan oleh Asma. Maka dia akan berkata, saya tidak tahu. Saya dengar orang ramai mengatakan sesuatu, maka saya katakan begitu. Bab ke-38, menyapu kepala semua sekali. Kerana firman Allah, dan sapulah kepala-kepala kamu. Ibnu Al-Musayyab berkata, perempuan seperti lelaki, dia perlu menyapu kepalanya. Malik ditanya, adakah memadai seseorang itu menyapu sebahagian kepalanya? Dia berhujah dengan hadis Abdullah bin Zaid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid, lelaki yang bertanya beliau itu ialah datuk kepada Amr bin Yahya, bolehkah anda tunjukkan kepadaku bagaimana caranya Rasulullah SAW berwudu? Abdullah bin Zaid menjawab, boleh. Dia meminta air, lalu menuangkan air itu ke atas tangannya, seraya membasuh, sambil membasuh kedua-dua belah tangannya 2 kali. Seterusnya berkumur-kumur
dan mengeluarkan air daripada hidung selepas menghisapnya 3 kali. Seterusnya berkumur-kumur, kemudian membasuh mukanya 3 kali. Selepas itu membasuh kedua tangannya hingga ke siku 2 kali. Lantas dia menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, bermula dari bahagian hadapan kepala hingga ke pangkal leher, kemudian ke hadapan semula dengan kedua-dua belah tangan. Selanjutnya dia membasuh 2 kakinya. Bab ke-39, membasuh kaki hingga ke buku lali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amar, daripada ayahnya, katanya, aku melihat Amar bin Abu Hasan bertanya Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi SAW. Dia pun meminta satu bekas air, lalu dia berwudu seperti wudu Rasulullah SAW untuk menunjukkan kepada mereka. Setelah menuangkan air di atas 2 tangannya daripada bekas air itu, dia membasuh kedua belah tangannya sebanyak 3 kali. Lalu memasukkan tangannya ke dalam bekas itu, yakni untuk mencedok air daripadanya. Dia berkumur-kumur menghisap air ke hidung, lalu menghembuskannya 3 kali dengan 3 cedokan. Setelah itu dia memasukkan tangannya, yakni ke dalam bekas yang sama, lalu membasuh mukanya 3 kali. Kemudian dia membasuh kedua belah tangan hingga ke siku 2 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bekas itu dan menyapu kepalanya dari hadapan hingga ke belakang, dan kembali semula ke hadapan dengan kedua belah tangannya 1 kali. Akhir sekali dia membasuh 2 kakinya hingga ke buku lali. Bab yang mula-mula kita baca hari ini, iaitu bab ke-37. Tajuk bab ini ialah orang yang tidak berwudu, melainkan kerana pengsan. Melainkan kerana pengsan. Maksudnya ialah orang yang tidak menganggap perlu berwudu ataupun batal air sembahyang, melainkan kerana pengsan. Yang daripada perkara-perkara yang menghilangkan akal, ataupun menghilangkan kesedaran dirinya, tak ada hak lain kecuali pengsan. Hak tu. Satu maknanya begitu. Satu lagi maknanya dalam banyak-banyak yang dikatakan rasyu ataupun tertudung akal, fikiran, pengsan itu sahaja, mengikut pendapatnya, yang membatalkan wudu, yang membatalkan wudu. Begitu. Bukan makna di sini, bukan makna di sini Imam Bukhari nak katakan banyak-banyak perkara yang membatalkan wudu tu tak ada hak lain, hak nisal. Bukan gitu. Maknanya kalau dalam istilahnya dipanggil qasar ataupun hasar, ini bukan hasar hakiki, tetapi qasar ini qasar idhafi, orang panggil qasar idhafi ataupun hasar idhafi. Yakni qasar aqsam, orang panggil. Yani dalam bahagian-bahagian hak ni, hak jenis pesan ni, hak jenis hilang kesedaran, hak ni saja. Bukan termasuk semua hak lain. Tak ada batal air sembahyang, ketuk ke, buang air besar ke, buang air kecil ke, lain-lain, tidur ke, tidak batal air sembahyang. Bukan ayat tu. Dalam bab ni, hak ni saja. Supaya dululah dia kata, dulu kan bab dulu